Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mana kat mana? Kat atas dia. Oh, tak atas. Adik. Jadi kita sambung kitab kita ni Kitab Sabil al-Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabil al-Muhtadin Kitab Sabil al-Muhtadin. Jadi kitab kita ni kita nak bincang ni hukum tempayan air dah, hukum tempayan air. Okey, pasal pada menyatakan segala bejana air dan lainnya dah. Bekas-bekas air dah, bejana ni. Kita terjemah sini tempayan dah. Bekas-bekas air dan lain-lainnya. Berbola. Okay, lepas tu barang sebagainya dan masuk dengan kata bejana, bekas-bekas yang suci, itu bejana daripada kulit manusia. Kulit manusia. Yang lain daripada kapir harbi. Dan murtad dan bejana rampasan, maka iaitu harus memakai dia pada pihak keadaannya suci, dan jika haram memakai dia pada pihak keadaannya dihormati, dan pada pihak mengurus atas milik orang lain sekalipun. Jadi kita baca rumit dah. Boleh menyimpan tempat yang suci, baik dipakai untuk bersuci atau minum atau untuk keperluan lainnya. Boleh kita ambil tempat yang suci, boleh guna. Ada bekas-bekas suci, besin ke, apa ke, ikutlah berdi ke. Yang pentingnya bekas-bekas tu suci dah, untuk suci, untuk berminum. Dan masuk dalam erti tempat yang suci ialah tempat yang dibuat dari kulit manusia. Kalau kira suci lah, tapi di segi hal lain pula kehormatan dia dah. Kulit manusia ni suci dah, walaupun mati pun mayat pun dah. Kulit dia suci, tapi haram digunakan kerana kehormatan manusia dah. Kulit manusia juga dalam kata tempatnya ialah tempat yang rampasan. Kita rampas tu dia suci-suci, walaupun kita curi, ropok, rampas. Maka semua ini boleh dipakai selama dalam keadaan suci, sekalipun haram memakainya. Boleh pakai tak jadi najis, tapi haram pakai disebabkan curi itulah dah. Kerana dihormati, kulit manusia dihormatilah, haram pakai kerana dihormati, tapi suci dia tetap suci dah. Sekalipun memakai tempat yang milik orang lain dengan kekerasan dah. Jadi suci tu suci, tapi haram tu haram lah. Haram di segi penggunaan, tapi di segi suci. Tetapi menyikulit kafir harbi dan murtad, jika dibuat tempat air tidak haram memakainya, sekalipun tempat itu dibuat dari kulit manusia. Pula dah. Dia kata tak haram ya. Tapi kita tak ada kehormatan kan, tidak? Allah a'lam lah ni, mungkin khilaf di kalangan mazhab ni, tapi sini kata boleh dah. Dah. Adapun kulit kafir harbi dan murtad, jika diperbuat akan bejana, tiada haram memakai dia daripada pada pihak keadaan kulit manusia, kerana tiada ia dihormati, maka keluar dengan kata bejana yang suci itu bejana najis. Bejana najis ni tak boleh lah, baru tak suci dah. Seperti bejana yang diperbuat daripada kulit bangkai, maka haram dah memakai dia, melainkan pada air yang banyak, yakni 2 kolah atau lebih daripada 2 kolah lah, atau pada sesuatu yang kurang dan adalah bejana itu kurang jua, maka tiadalah haram memakai dia, hanya makruh jua. Nanti kita baca dah. Jadi kerana okey. Jadi kata tapi mengenai kulit kafir harbi dan murtad, jika dibuat tempat yang air tidak haram memakainya, sekalipun tempat itu dibuat dari kulit manusia. Kerana kulit manusia seperti ini tidak mendapat penghormatan. Kalau kafir ni tak dapat penghormatan, tapi tak molek juga. Tapi nak yang bunyinya tidaklah sapa haram dah. Dikeluarkan dari kata tempat yang suci ini, bekas-bekas yang suci ialah tempat yang najis, seperti tempat yang dibuat daripada kulit bangkai haram. Kulit bangkai ni ada yang Kulit babi. Kulit babi ke apa gitu kali dah. Tapi kalau kulit bangkai lain, kalau serta sama suci, dia boleh lagi pakai dah. Bekas minum air ke, bekas makan ni pun, bekas gabur dah. Dibuat daripada kulit bangkai haram memakainya. Kulit bangkai haram tu pun kita kata babi, anjing gitulah dah. Melainkan kalau air dalamnya banyak,
Jadi 2 qalah atau lebih daripada 2 qalah atau menempatkan sesuatu yang kering. Tapi kalau kulit bakar haram apa, kalau benda kering setuhnya tidak kena najis lah. Dan tempayan itu juga kering. Maka tidaklah haram memakainya, tapi hanya dimakruhkan saja dah. Tempayan yang kena najis hukumnya sama dengan tempayan najisnya. Bekas-bekas kena najis rupanya tempayan najis lah gitu je katanya. Bekas-bekas najis. Jadi kalau benda kering ni tak, ibicek ni tak. Tempayan bekas-bekas tahu mana pun kalau benda tu daripada kulit babi tahu mana pun, tapi kering dah. Kalau setuh benda lain tapi tidak basah, tidak melekat lah, tidak kena najis lagi dia. Tak kira melekat najis lah. Nak faham tu setengah kita ni. Jika jamu hanying tu kira najis lalu dah. Apa kira sama dah. Sedangkan perbincangan dalam mazhab kita ni pun jamu hanying tu dikira najis apabila kena basah, apabila basah. Kalau anjing tu, kalau babi kau tak basahnya, anjing tak basah terus terjamuh, tak kena sama. Dah. Tak kira masalah lah. Masalah itu adiu bau najis lah. Bau kena sama. Kita kira masalah kita pun dah. Dia kira basah dah. Begitu bekas daripada kulit anjing babi pun, kalau kering, tidaklah dikira setuh dia tu kira najis lalu. Tidak dah. Tak melekat lah najis. Okey. Dan bejana yang kena najis seperti bejana najis jua pada yang tersebut itu dah. Tadilah. Syahadan. Syahadan ni. Saksikan dah maksudnya apa kita bincang bab lain sikit dah. Tiada beza pada bencana yang diharuskan memakai dia antara bahawa adalah ia daripada jenis kulit ataupun batu ataupun kayu atau tanah atau timah atau besi atau tembaga atau barang sebagainya. Supa berlaku dah, tak apa berlaku dah. Kerana Nabi SAW adalah mengambil wuduk daripada bejana, daripada bekas-bekas kulit dan daripada bejana kayu dan bejana yang batu, maka sekalian itu harus memakai dia dan menaruhkan dia, melainkan bejana emas dan bejana perak, maka haramlah memakai dia dan menaruh dia atas tiap-tiap lagi laki-laki dan perempuan dan khunsa yang akil lagi balik, sama ada dipakainya akan tempat makan atau minum atau akan tempat bersuci atau barang sebagainya. Jadi dia kata dah, tidak ada perbezaan tempat yang boleh pakai, baik yang dibuat daripada kulit, daripada batu, daripada kayu, daripada tanah, daripada timah, daripada besi, daripada tembaga, daripada logam-logam lainnya, boleh berlaku. Plastik ke gaul boleh berlaku dah. Kerana Nabi SAW mengambil wuduk dengan air ada dalam tempayan yang dibuat daripada kulit, daripada kayu, batu, maka semuanya boleh dipakai dan boleh disimpan. Melainkan tempayan daripada emas dan perak, haramlah memakai dan menyimpannya. Jadi kalau payah ke bekas ke cerek ke, pinggir ke makuk ke, yang dibuat daripada emas perak, haram pakai dah. Jadi haram memakainya dan menyimpannya pun haram dah. Simpan pun tak boleh buat, perhiasan pun tak boleh dah. Mah tak pakai dak, you tak dalam magi lah. Daripada mah perak, you buat simpan. Bagi setiap lelaki, wanita dan orang yang khunsa dah, ia berakal dan balik, semua jadi haram belaka kalau untuk bekas air ke, bekas makan minum dah. Baik dipakai untuk makan, minum, tempat bersuci atau untuk keperluan lainnya. Baik dipakai untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Baik tempayan itu seluruhnya emas atau perak atau dicampur dengan tembaga seperti suasa. Baik tempayan itu besar atau kecil, semuanya haram berlaku lah. Yang gitu dah. Dan sama ada dipakainya bagi dirinya atau bagi lainnya, dan sama ada bejana itu sekaliannya emas atau sekaliannya perak atau bercampur ia dengan tembaga seperti suasa dan perak. Sama ada bejana itu besar atau kecil, tak boleh berlaku dah. Kerana sabda Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Rahul Bukhari dan Muslim. Jadi janganlah kau minum pada segala bejana emas dan perak, dan jangan kau makan daripada segala pinggannya. Telah meriwayatkan akan dia Bukhari dan Muslim. Baca sekali lagi. Sabda Nabi SAW tu, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Artinya janganlah kau minum dari tempayan emas dan perak, dan jangan pula kau makan daripada pinggan-pinggannya dah. Hadis Bukhari
Dari Muslim dari Huzaifah bin Yaman. Nah, lebih kuat ni. Dia Nabi lagi minum dari tempat yang emas dan perak. Makan pun tak boleh juga dah. Tetapi bertaharah bersucilah dengan tetapi bertaharah dengan bejana emas dan perak itu sahih. Sah dan barang yang dimakan atau minum dalam jana itu halal lagi. Jua kerana bahawasanya yang haram akan itu memakai dia. Jua kerana warid ditegah Nabi daripadanya. Jadi kalau kita kata adakah makan pinggir mah tu jadi haram jadi najis makanan tu kau air tu tidak dah. Ambil semaya tak sah kau kita ambil semaya dengan mah tu tak sah dah, tapi dosa dah. Dosa dari segi Nabi lagi penggunaan emas dan perak sebagai bekas makanan, bekas minuman dan bekas untuk ambil semaya pun haram jugalah dah. Jadi haram dari segi situ. Tapi kalau kita ambil semaya tu bila-bila dosa guna tapi air semaya sah. Bila-bila makan tak jadi najis dah. Tak jadi haram makanan itu dah. Tak jadi najis tapi tetap berdosa dari segi penggunaan pakai emas dan perak dah. Itu tapi bersuci dengan air yang ada dalam tempat yang emas dan perak sah saja dan makanan dan serta minuman yang ada dalamnya halal saja. Kerana diharamkan adalah memakannya sebab dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah ya ceritanya. Haram saja tapi pakai haram nak makan minum tak jadi najis dah, tak jadi haram makanan dah. Dan demikian lagi diharamkan menaruh dia dan jika tiada diwarik tegah daripada Nabi sekalipun kerana bahawasanya menaruh itu membawa kepada memakai dia. Kita tahu saja kita tak guna bekas makanan minum yang kita simpan dalam mai kita comel dah. Dan kita simpan tembaga lah kita kira nak super mah kita kira tak. Kita jenis-jenis biar kilat gitu dah. Tapi kalau mah sungguh simpan pun tetap haram. Memakai dia walaupun sebab apa itu membawa kepada memakai dia adalah bandingan seperti alat permainan dan bunyian-bunyian yang diharamkan. Maka bahasanya haramlah menaruh dia seperti memakai dia. Muzik ni ada perbahasan lah haram tak haram ni tak. Secara umumnya ramai ulama zaman dulu ni kata haram dah. Tapi ada ulama besar juga yang kata tidak haram dah. Dari perbahasan yang pentingnya. Ya ada kalau kira muzik haram zaman ni payah kita dah. Kita ni zaman fitnah ramai orang banyak guna dah. Muzik ni benda yang sedap didengar dah. Cumanya kalau guna salah tak boleh jadi haram gitu dah. Kerana barang yang membawa kepada maksiat seperti hukum maksiat juga. Gitu keadaan. Maka dikerana inilah tiada upah bagi tukang yang memperbuat dia, memperbuat muzik dan tiada didaman diganti rugilah atas yang memecah dia dan yang merosak dia seperti alat permainan dan haram memperhiasi Kaabah Allah dan masjid dan rumah dan barang sebagainya dengan emas dan perak. Gitu. Buat Kaabah tak boleh mah perak dah. Dan diharamkan menyimpannya sekalipun tidak tegak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak adalah mah perak ni walaupun kita simpan di mai tak boleh juga. Kerana dengan menyimpan akan memberikan kesempatan memakainya dah. Kita kata tak saya pakai niat tak saya pakai dah. Tapi satu masa terpakai juga dah. Dapatlah dikiaskan dengan menyimpan alat permainan dan alat-alat muzik yang diharamkan. Maka haram menyimpannya seperti haram memakainya juga. Walaupun simpan saja pun tak guna pun haram. Kerana setiap yang membawa kepada kemaksiatan sama seperti hukum kemaksiatan juga. Kerana itu orang yang membuatnya tidak berhak menerima upah. Dan orang yang memecahkannya dan merosaknya tidak tidak wajib mengganti seperti dalam hukum alat permainan. Itulah pendapat ulama mazhab kita lah asalnya dan ijtihad ni tengoklah mufti semasa dah. Dan diharamkan menghiasi Kaabah, masjid dan rumah dengan emas dan perak. Gitu dah. Jadi haram dah. Emas perak tak boleh buat yang masjid dah. Jadi macam tokca nak. Tokca ni tokon dia awak daripada emas dah. Ada nak ayat kaya dia nak. Buat dia emas. Kita ni tak boleh buat masjid daripada emas tu. Bahkan kalau kita nak buat seakal-akal sebenarnya tak boleh juga dah makruh. Tak buat emas dicap macam emas dah. Kadang-kadang tu benda yang melampau juga dah. Hias dah seadanya dah. Okey, dan haram berkecil dalam berjana emas. Ada walaupun kecil dalam berjana emas atau perak tapi harus istinja. Boleh istinja dengan emas atau perak yang tiada disediakan akan istinja dengan dia seperti adalah ia
apa ni? Atau sahifah. Daripadanya kerana bahawasanya ia tiada dinamai berjana pada uruf. Lagi tiada ia dihormati tapi haram menghantarkan sesuatu atas sahifah di atas bekah dia atau daripada emas atau perak kerana akan tempat makan atau lainnya kerana bahawasanya sahifah itu jadi berjana ia dengan nisbah bagi sesuatu yang dihantarkan ia atasnya. Jadi dia kata haram kencing dalam tempayan emas dan perak tetapi boleh beristinja dengan emas perak. Macam anggap batu lah, ke boleh istinja dengan batu dah. Jadi emas dan perak ni macam batu tu boleh lah istinja emas dan perak. Ada stokor sana. Ada stokor dia macam batu anggap apa kata dah. Yang bukan dikhususkan untuk beristinja. Dia bukan khusus untuk istinja, cumanya tak ada law kita pakai romo emas dengan perak dah. Yang bukan perak bukan dikhususkan untuk beristinja seperti potongan gelang atau pecahan piring kerana bukan lagi dinamakan tempayan. Menurut adabnya dia tidak lagi dihormati. Jadi boleh sekadar boleh. Bukan molek dia kata sekadar boleh. Jadi tak ada agama. Dan jika dia tiada dinamai berjana atas itlaq sekalipun maka dari kerana inilah diharamkan pangkal gigi, penyungkil gigi dan penyungkil telinga dan penyungkil celak daripada emas atau perak kerana bahawasanya ia jadi berjana dengan nisbah bagi sesuatu yang dicungkil dengan dia. Ginilah. Tapi haram meletakkan sesuatu di atas piring emas dan perak atau jadikan tempat makanan atau lainnya. Kerana piring itu menjadi tempayan. Dari segi dapat ditempatkan sesuatu sekalipun tidak dinamakan tempayan. Tak panggil tempayan, tak panggil bekah pun. Piring sedang mana pun, leseh sedang mana pun. Dikira dia tu macam bekah dan dikira haram dah guna emas dah. Kerana inilah diharamkan emas dan perak dijadikan sikat gigi. Apa panggil? Gigi emas. Penyukir gigi ni. Penyukir gigi colek. Ataupun buh gigi ikutlah dah. Untuk korek telinga dah. Pokok telinga dulu besi guna emas tak boleh juga. Dan penyapu celak mata dah. Celak mata ni kita jangan tapi dulu kuat guna celak mata dah. Celak mata tu. Jadi guna kalau buat daripada emas haram lah. Kerana hukumnya sama saja dengan hukum tempayan bekas dalam memakainya dah. Dan haram emas dan perak jadikan tempat celak, tempat jarum, tempat pendupaan tempat nak berasak wangi lah, pewangi dah. Tempat kita Korean negara Arab tu dia guna kayu ke apa dah, kayu ke apa dah. Jadi bau wangi dah. Gayung daripada emas haram juga senduk. Kita emas senduk sodak ke apa semua tu tak boleh lah. Dan tempat tinta ada tempat letak dulu kan dia bekas tempat letak pen dia tu tak. Kalam dia tu jadi dia tak boleh guna daripada bekas emas juga haram juga dan sebagainya dah. Sikit lagi dah. Dan haram tempat celak daripada emas atau perak dan jarum dan pada pendupaan dan apa ni? Dan gayung dan senduk dan sudu dan pendakwatan dan barang sebagainya daripada emas atau perak. Semua bekas lah, semua karga kita guna tu. Peralatan kita pen kau gapo kau kan daripada emas perak tak boleh berlaku dah. Dan demikian lagi haram kerusi dan peti dan pintu daripada emas atau perak dan haram berdupa dengan pendupaan daripada emas atau perak seperti dikelambungnya atas dengan kainnya dan tangannya atau duduk atas dihamparkan daripadanya dengan qasad mengukup tubuhnya atau kainnya atau mencium baunya atau barang sebagainya dengan sekiranya dibilangkan ia memakai dia pada uruf bersalahan jika duduk ia jauh daripadanya. Jadi demikian juga haramkan buat kursi kursi emas ke, peti emas ke, pintu daripada emas dan perak dan haram berasap dengan pendupaan yang dibuat daripada perak seperti diwap dengan penutup badan dan tangan atau duduk di dekatnya dengan maksud mengasapkan tubuhnya atau pakaiannya atau mencium baunya atau keperluan lainnya yang semua itu diperkirakan masuk dalam istilah memakai menurut adat lain halnya kalau ia duduk jauh dah. Jadi benda tu macam pakai dia lah dah. Kalau duduk jauh tu siapa dia tidak melibatkan dia lain lah dah. Tapi lah mana pun kita kira ni benda hak pakai dah. Semua benda yang kita pakai untuk kemudahan kita guna emas perak itu dikira menggunakan emas perak dan dikira haram dah.
Bolehnya perhiasan wanita ya bolehnya. Tu bukan untuk guna dah. Untuk perhiasan wanita. Terasa kat tu kali lah. Dulu dah. Apa setengah dah nak. Jadi itulah perbincangan tentang apa perkara bekah-bekah daripada bekah emas dah. Jadi tak boleh kita guna bekah-bekah emas. Dia haram. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.